Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan 4 prinsip-prinsip penterjemahan. Yang pertama, penterjemah hendaklah memahami isi dan juga hasrat penulis teks sumber yang hendak diterjemah tersebut. Yang kedua, penterjemah hendaklah menguasai dengan baik bahasa sumber dan juga bahasa penerima penterjemahan. Yang keempat, penterjemah tidak boleh menterjemah perkataan demi perkataan. Hal ini kerana ianya akan merosakkan makna asal dalam teks sumber yang akan diterjemah. Yang terakhir adalah penterjemah juga hendaklah menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa penerima. Mengikut Dryden 1680 dalam Ainun 2006, pada dasarnya ada 3 jenis terjemahan, iaitu yang pertama, metafrasa, yang kedua, parafrasa dan yang ketiga ialah tiruan. Kita lihat yang pertama, iaitu metafrasa. Metafrasa ialah proses memadankan karya, pengarang asal secara kata demi kata atau baris demi baris yang dikenali sekarang sebagai terjemahan harfiah. Contohnya, bahasa sumber I go to the office, manakala bahasa sasarannya ialah saya pergi ke pejabat. Kita dapat lihat daripada contoh ayat tersebut, terjemahannya adalah direct translation. Contohnya, untuk perkataan I diterjemah kepada saya. Untuk perkataan go pula diterjemahkan dalam bahasa Melayu kepada perkataan pergi. Tu kepada ke, manakala office kepada pejabat. Baiklah, jom kita lihat apa itu parafrasa. Parafrasa ini merupakan satu terjemahan yang setia kepada karya asal, tetapi yang diikutinya ialah makna, bukan perkataannya ataupun susunan ayat-ayatnya. Dalam erti kata lain, parafrasa ini kita mengubah struktur ayat daripada ayat yang asal supaya tidak sama 100% daripada ayat yang asal, tetapi kita masih mengekalkan makna asal ayat tersebut. Selain itu, parafrasa ini juga merupakan salah satu cara untuk kita meminjam gagasan ataupun idea daripada sesuatu sumber tanpa unsur plagiat, kerana kita tidak meniru secara bulat-bulat ayat asal tersebut. Okey. Sebagai contoh, kita ambil daripada bahasa sumber, iaitu bahasa Inggeris. I have been looking for you high and low. Apabila ayat tersebut di paraphrase dan diterjemahkan kepada bahasa Melayu, ayat tersebut akan menjadi puas saya mencari awak di merata tempat. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada prinsip penterjemahan yang ketiga, iaitu tiruan. Tiruan ataupun saduran, iaitu penterjemah mengambil sikap bebas apabila dia bukan setakat mengubah perkataan dan makna, tetapi kedua-duanya sekali. Apabila hal itu dirasakan perlu demi kepentingan teks asalnya. Maksudnya di sini penterjemah bersikap bebas. Dia akan menterjemah sesuatu ayat itu bukan hanya perkataan atau makna, tetapi kedua-duanya sekali, perkataan dan makna. Kita tengok contoh di bawah, yaitu bahasa sumber merupakan bahasa Inggris, manakala bahasa sasaran pula bahasa Melayu. Maksudnya di sini bahasa yang ingin diterjemahkan adalah bahasa Inggris. Okey. Kita lihat bahasa sumber, he kissed his daughter on the mouth. Kalau kita terjemahkannya secara langsung daripada bahasa Inggris kepada bahasa Melayu, ayat tersebut akan menjadi seperti ini, yaitu dia mencium anak perempuannya di bibir. Ayat tersebut tidak sedap didengar dan penterjemah mengubahnya kepada ayat yang lebih sedap didengar dan lebih baik untuk digunakan, yaitu menjadi dia memeluk anak perempuannya dengan penuh kasih sayang. Okey, kita lihat pula pada contoh kedua, bahasa sumbernya juga bahasa Inggris, yaitu my pleasure, dan sekiranya kita menterjemahkan ayat tersebut secara terus ataupun secara langsung kepada bahasa Melayu, ianya akan menjadi saya keseronokan. Jadi ayat tersebut tidak sedap
didengar dan tidak gramatis untuk digunakan. Jadi penterjemah akan mengubah perkataan dan juga makna daripada ayat tersebut dan akan menjadi dengan senang hati. Baiklah, kita dapat lihat proses tiruan ini selaras menurut Finlay 1971, iaitu seseorang penterjemah haruslah pertama sekali memiliki pengetahuan bahasa sumber yang sempurna dan terkini. Bahasa sumber ni ialah bahasa asal, kata pinjaman atau bahasa yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Contohnya, daripada bahasa Inggeris, kita ingin terjemahkan kepada bahasa Melayu. Penterjemah harus menguasai bahasa Inggeris supaya mereka faham apa yang ingin mereka terjemahkan. Yang kedua, memahami bahasa sasaran dan berkemahiran untuk menguruskan bahasa tersebut. Bahasa sasaran ni pula ialah bahasa yang menjadi tumpuan, iaitu fokus. Bahasa hasil daripada terjemah daripada bahasa lain. Macam tadi, bahasa Inggeris kita terjemahkan kepada bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu adalah bahasa sasaran. Okey, penterjemah harus memahami bahasa sasaran supaya mereka dapat memilih kosakata perkataan yang sesuai untuk diterjemahkan. Yang ketiga, memahami bahan atau teks yang akan diterjemahkan. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan dan mengapresiasi serta merasakan gaya, irama, nuansa dan laras kedua-dua bahasa yang terlibat. Jadi, penterjemah harus mempunyai kemahiran dan menguasai kedua-dua bahasa supaya dapat merasakan gaya, irama, nuansa dan laras bahasa kedua-dua bahasa tersebutlah. Okay, dan akhir sekali, mempunyai fikiran yang terbuka, ingatan yang baik, suka bertanya, mempunyai minat yang mendalam dan berupaya memahami dengan cepat.